Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli zarratin alfa marrah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waalaikumsalam kepada sesiapa yang memberi salam kepada Ustaz, dan juga di mana saja antum berada, baik di Muar, di Kelantan, di Johor, di mana-mana sahaja berada, moga-moga Allah Ta'ala memberi kebaikan kepada kita semua. Alhamdulillah, insya-Allah pada malam ini seperti biasa kita akan menyambung pembacaan kitab hikam kita yang telah kita bahaskan malam kemarin ataupun malam semalam, yakni mengenai Allah Subhanahu wa taala itu wujud yang hakiki, dan Allah Subhanahu wa taala itu sudah nyata sebenarnya, hanya kita tidak melihatnya dengan pandangan mata hati. Maka dalam keadaan macam itu sebenarnya seseorang itu tertutup pandangan mata hatinya, walaupun Allah Ta'ala itu sudah jelas dan penciptaan Allah Ta'ala itu jelas, dan pada tubuh badan kita, pada perjalanan hidup kita juga jelas adanya Allah Subhanahu wa taala, dan juga pada ciptaan Allah Ta'ala itu semua mengetahui mengingati Allah. Maka ketahuilah yang sebenar-benar wujud itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada Allah Ta'ala itu tidak wujud, maksud tidak wujud, ia adalah binasa. Maka ketahuilah sesungguhnya kita yang tidak dapat melihat Allah Ta'ala adalah disebabkan kerana Allah itu wujud, tetapi ada dua. Yang pertama, kita tertutup mata hati kita. Yang kedua, kita berada di dalam kegelapan. Maka sebagai contoh, maknanya tiang berada di hadapan mata kita. Maka bila tiang berada di hadapan mata kita, tiba-tiba api padam, gelap, maka ketika itu kita tidak dapat melihat tiang tersebut. Sedangkan tiang itu ada. Kenapa tidak dapat melihat tiang? Kerana kita duduk di dalam kegelapan. Begitulah orang yang duduk di dalam kegelapan hati, maka tidak dapat melihat Allah. Ataupun tidak gelap, duduk dalam cahaya, tetapi di hadapan matanya ada terdinding, ada tutupan. Maka bila ada tutupan, maka tertutuplah dinding tadi apabila matanya ada tutupan, sehingga tak nampaklah dinding tersebut. Maka demikianlah tidak dapat mata hatinya melihat, kerana pada mata hatinya itu ada tutupan. Jadi tutupan itu datangnya daripada dosa-dosa yang telah kita lakukan, maksiat-maksiat yang dilakukan menyebabkan mata hati kita tertutup. Maka dikatakan bahawa kita kena, yang pertama, mencari jalan supaya berada di dalam cahaya Allah Ta'ala. Yang kedua, kita kena cari jalan supaya dapat menghilangkan tutupan-tutupan tersebut. Maka mencari cahaya Allah Ta'ala dengan jalan duduk berdampingan dengan orang-orang yang saleh. Duduk berdampingan dengan orang-orang yang saleh bermakna dia dalam keadaan mendatangkan cahaya. Kerana pada orang soleh itu ada cahaya,
Maka bila kita duduk bersama dengan orang yang ada cahaya, maka kita ini maknanya dapat menumpang cahayanya. Maka dikatakan bahawa seseorang itu bila menyedari bahawa dirinya duduk dalam kegelapan, maka pergilah kamu mencari cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ulama juga mengatakan cahaya Allah Taala itu duduk di dalam majlis ilmu. Kerana berkata Imam Malik ataupun ulama-ulama yang lain juga mengakui bahawa ilmu itu adalah cahaya. Al-ilmu laisa bikasratil qiraah wa laisa bikasratid dirayah walakinna ilma nurun yakzifuhu Allah fi qulubihim. Ilmu itu bukan banyak membaca, kaji, mengkaji, bercerita, tidak, tetapi ilmu itulah cahaya yang dicampakkan di dalam hati. Maka ilmulah antaranya yang membuka kepada hati kita bercahaya, dan juga yang kedua nak membuka kegelapan, tutupan-tutupan hati itu antaranya dengan taubat dan berzikir. Maka dengan taubat dan berzikir, belajar ilmu, berdampingan dengan orang soleh, dia akan dapat mendatangkan cahaya, menutup pintu hati kita, membuka pintu hati kita, baru kita nampak. Nampak apa? Nampak Allah sebagaimana yang disebut anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu ini beribadat seolah-olah melihat Allah, dan seandainya kamu tidak melihat Allah, ketahuilah Allah melihat kamu. Baik, di dalam matan yang kita baca, yang akan kita baca ini pada muka surat yang ke-13. 13. Masih lagi Syekh Ibn Athaillah menggambarkan keheranan, merasa hairan. Sebagaimana yang kita baca malam semalam. Baik, kita tengok. Ya ajaba qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Ya ajaba kaifa yazharul wujudu fil adami. Hai yang menakjubkan, yang mengujubkan, yakni mentakjubkan ataupun menghairankan. Menghairankan aku, katanya pengarang Syekh Ibn Athaillah, yang menghairankan aku betapa zahir wujud itu di dalam Adam. Bagaimana menghairankan aku, bagaimana kamu mengatakan wujud zahir itu bersama wujud Allah Ta'ala itu bersama dengan wujud Adam, wujud makhluk. Mana sama wujud Allah dengan wujud makhluk? Maknanya mana sama wujud makhluk itu tidak wujud. Wujud makhluk itu tidak wujud. Baik, contohnya apa? Contohnya kamu makan obat menyembuhkan. Maka ada penyembuhan itu dengan sebab adanya obat. Benar. Ada obat, tetapi hakikatnya bukan obat yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Mana mungkin pada sifat obat itu sama dengan sifat Allah? Mana mungkin? Tidak mungkin sama sekali. Kerana yang menyembuhkan itu Allah, yang memberi mudarat Allah, maka obat tidak boleh menyembuhkan, kerana sifat menyembuhkan itu sifat Allah. Maknanya, jadi mana mungkin kamu nak menyamakan Allah dengan makhluk? Tidak mungkin. Maka hairan sama sekali. Syekh Ibn Athaillah menggambarkan kehairanan bagaimana manusia itu boleh melihat ataupun memandang makhluk itu seumpama Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apa? Maksudnya bahawa tidak mungkin diterima oleh akal berkumpul wujud Allah bersama dengan wujud makhluk. Mana sama wujud Allah, wujud hakiki. Ini perbahasan sifat 20 lah. Maknanya wujud Allah, wujud hakiki. Wujud hakiki itu wujud macam mana? Wujud Allah, wujud yang tidak dimulai dengan tiada. Wujud Allah tidak dimulai dengan tiada. Wujud kita, wujud makhluk bermula dengan tiada kepada ada. Wujud Allah adalah wajibul wujud, wajib wujud baginya, bagi zat Allah Ta'ala. Tidak menerima tiada pada awalnya dan tidak menerima tiada pada kemudiannya. Maknanya apa?
wujud Allah tiada menerima tiada bermakna Allah Ta'ala itu kidam, sedia, tiada permulaan. Dan wujud Allah Ta'ala itu tidak menerima tiada, yakni Allah Ta'ala itu baqa, Allah Ta'ala itu kekal, kita semua mati. Ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka sahabat semua bersedih. Maka di antara sahabat yang bersedih itu yakni Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka Sayyidina Umar Al-Khattab dia ambil pedang, dia pusing di awan, di udara, dia pusing-pusing, lalu dia berkata, man qala anna Muhammadan qad mata fa adribu unuq. Sesiapa yang mengatakan Muhammad itu sudah wafat, fa adribu unuq, aku akan pukul tengkuknya, yakni aku akan pancung kepala dia. Maknanya kerana apa? Kerana pada pemikiran Sayyidina Umar Al-Khattab tidak mungkin Rasulullah wafat, kerana Rasulullah itu kekasihnya. Rasulullah itu Habibullah, kekasih Allah Ta'ala. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, anna man qala anna Muhammadan man kana yu'minu bi Muhammadin annahu qad mata. Sesiapa yang beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Muhammad itu wafat. Man kana yu'minu billah, sesiapa yang beriman dengan Allah, huwa hayyun la yamut. Maknanya siapa yang beriman dengan Allah, Allah Ta'ala itu maha hidup, tidak menerima kematian, tidak ada kematian bagi Allah. Baru tersentak Sayyidina Umar Al-Khattab, lalu menyatakan benar yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar, Allah Ta'ala itu hayyun la yamut, hidup tidak mati, bakin la yamut, kekal tiada menerima kematian. Maka tidak sama, jangan engkau menyamakan, mana mungkin makhluk itu makhluk itu meletakkan sesuatu seumpama Allah Ta'ala. Manusia tidak boleh memberi rezeki, yang memberi rezeki Allah. Sesuatu tidak boleh memberi mudarat, yang memberi mudarat itu Allah. Kenapa kamu melihat sesuatu yang mudarat itu tetapi kamu tidak melihat Allah Ta'ala? Kenapa kamu melihat sesuatu yang bermanfaat itu kamu tidak melihat Allah Ta'ala? Kamu melihat sesuatu yang bermanfaat, apa dia? Yakni obat. Kenapa kamu tidak melihat Allah yang menyembuhkan obat? Allah yang menyembuhkan obat itu. Dan apabila sesuatu yang mudarat, maka kenapa kamu melihat sesuatu itu yang memberi kesan, memberi mudarat, sedangkan yang memberi mudarat itu Allah? Seperti racun. Racun itu memberi mudarat, tetapi bila sahaja maknanya racun itu memberi mudarat, kamu melihat bahawa racun itu yang ada kesan ataupun ada kuah, ada kekuatan pada racun tadi. Tidak. Sayyidina Khalid Al-Walid pernah minum racun satu ketika dahulu, kerana nak memberitahu bahawa racun tidak memberi mudarat, racun tidak memberi manfaat, tetapi yang memberi mudarat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini dari segi tauhidnya, maka dikatakan bahawa wujud Allah tidak sama dengan wujud makhluk, kerana wujud makhluk ni wujud bayangan. Allah tidak sama dengan makhluk. Wujud makhluk ini yang wujud dia panggil wujud isnadi, seperti ada ibu bapa, ada anak. Ada pun wujud makhluk ini wujud aradi. Aradi ini mendatang, seperti adanya objek, adanya bayang-bayang. Allah tidak begitu. Allah tidak sama dengan makhluk. Maka dikatakan bahawa tidak sama. Tidak sama macam mana? Tidak sama wujud itu Allah Ta'ala. Wujud Allah Ta'ala sudah jelas, nyata.
wujud kita tiada membawa kegelapan. Maknanya apa maksudnya? Maknanya antara cahaya dengan gelap tidak boleh bersama. Mana boleh Allah bersama dengan makhluk, mana boleh berkongsi kuasa dengan Allah, mana boleh maknanya memberi manfaat kepada sesuatu, semua tidak boleh. Maka di sini maknanya dia mengajar kepada kita ketauhidan tentang hakikat kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak tahu apa tajuk, rasa sudah tulis tajuknya. Tajuk maknanya Ustaz dia tulis, maknanya Allah Ta'ala itu sudah jelas, hanya kita saja tidak nampak. Dan perbahasan kita pada malam ini sebenarnya lebih kepada perbahasan tauhid, ketauhidan. Jadi kita orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, maka bila kita beriman kepada Allah, jangan kita tinggalkan maknanya pegangan hakikat. Kerana sesungguhnya hakikat kita, apa yang kita nak faham daripada Allah Ta'ala itulah yang berkuasa. Dan dikatakan bahawa tidak mungkin bersama Allah Ta'ala itu makhluk, tidak mungkin maknanya. Maka wujud Allah wujud hakiki, wujud Allah wujud itu wujud Allah Ta'ala itu wujud dia bagi wajibul wujud, wajib wujud bagi zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka gambarannya seperti cahaya dengan kegelapan. Cahaya dengan kegelapan, orang yang dapat memandang Allah dengan pandangan mata hati, bermakna dia adalah orang yang mendapat cahaya Allah. Orang yang tidak dapat memandang dengan cahaya, dengan pandangan mata hati, dia bagaikan duduk di dalam kegelapan maknanya. Maka dikatakan bahawa gambarannya cahaya dengan kegelapan, mana mungkin boleh berkumpul kedua-duanya. Baik, kita tengok. Kerana bahawasanya Adam itu gelap, zulmah kegelapan, adapun makhluk itu duduk dalam kegelapan. Dan wujud itu wujud Allah Ta'ala itu duduk di dalam cahaya. Maknanya apa? Maknanya kalau kamu memandang wujud makhluk semata-mata, kamu duduk dalam kegelapan. Memandang kepada wujud makhluk semata-mata. Baik, kita baru ini diuji, bukan baru sampai sekarang ini diuji dengan wabak. Maka bila diuji dengan wabak, ya benar wabak itu boleh memberi mudarat kepada kita, itu tidak dapat dinafikan. Wabak itu boleh memberi mudarat, tetapi di sebalik wabak itu kita kena faham, yang menyembuhkan itu Allah, yang memberi, yang mendatangkan wabak itu Allah. Maka kita dari segi tauhid ni perbahasan tauhid. Dari segi tauhid bahawa kita kena meletakkan bahawa yang menyembuhkan itu Allah, yang memberi mudarat Allah. Maka kita kena mencari jalan supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini maknanya supaya kita ini dapat melihat bahawa ianya datang semua daripada Allah. Maka orang yang memandang dengan pandangan mata hati, dia akan melihat, oh, wabak ini semua daripada Allah. Maka jalan penyelesaian yang mana? Jalan penyelesaian itu ialah kembali kepada Allah. Siapa yang memberi, yang mendatangkan wabak? Yang mendatangkan wabak itu Allah Ta'ala. Dan siapa yang mematikan orang itu, yang memberi mudarat apabila wabak itu sampai? Yang memberi mudarat itu adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kembalikan hati kamu, diri kamu kepada Allah. Jangan kamu melihat kepada penyakit itu semata-mata, tetapi kamu lupa bahawa Allah lah yang mendatangkan penyakit tadi. Maknanya sesiapa yang sekadar pandangannya hanya pandangan yang zahir saja, duduk terlekat pada makhluk, maka dia duduk dalam kegelapan. Sesiapa yang memandang dia sehingga kepada pandangan kepada Allah Ta'ala, dia duduk di dalam cahaya Allah Ta'ala. Maka sebab kita tidak nampak adalah dengan sebab dosa-dosa kita yang banyak. Baik, kita tengok.
Maka dikatakan bahawa dan keduanya itu berlawanan, yakni cahaya dengan kegelapan tidak boleh berhimpun keduanya. Maknanya tidak boleh berhimpun kedua-duanya. Jadi orang yang memandang kepada zahir sahaja semata-mata, hatinya tidak akan nampak. Tidak akan nampak Allah Ta'ala. Orang yang memandang Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan mata hati, maknanya dia duduk di dalam cahaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka duduk dalam cahaya Allah itu dia panggil nur. Duduk dalam kelalaian itu dia panggil zulmat. Jadi seorang yang banyak kegelapan, dosa-dosa, maksiat-maksiat, maka itulah yang menutup mata hati, maka akhirnya tidak dapat melihat akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya apa tidak dapat melihat? Dia tidak dapat musyahadah, tidak merasakan Allah ada di sampingnya, tidak dapat merasakan Allah lah yang menggerakkannya, dan begitu juga tidak dapat merasakan bahawa Allah lah yang memandangkannya. Kenapa tidak dapat rasa Allah memandangnya, tidak dapat melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Jawapannya adalah disebabkan dosa-dosa dan maksiat-maksiat yang ada dalam hati kita, sehingga hati kita tertutup. Maka dengan sebab itu disuruh kepada kita kembali kepada Allah, hidupkan hati kita, banyakkan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kaifa yasbutul hadis ma'a man lahu wasful kidam, ataupun betapa sabit yang hadis itu serta yang baginya bersifat kidam. Bagaimana Allah Ta'ala itu tetap, ataupun bagaimana makhluk itu boleh tetap, boleh bersama, berserta dengan Allah yang bersifat kidam. Tidak boleh bersamaan Allah Ta'ala itu, kerana Allah Ta'ala itu bersifat kidam, kita bersifat hadis baru. Benda yang baru ini benda yang membawa kepada binasa. Sesuatu yang baru pasti akan tiada. Maka sesuatu yang tiada itu pasti maknanya batal, benda yang tidak boleh kita pegang, kerana dia ini akan binasa. Siapa yang akan binasa? Ya, ini benda yang baru. Apa benda baru? Yakni makhluk, alam ini, dunia ini, semua benda-benda baru akan binasa belaka. Maka sedangkan Allah Ta'ala lah yang kidam, yang maknanya yang sedia. Kita ada permulaan, Allah tiada permulaan. Bahawasanya yang hadis itu tiada berdiri baginya dengan sendirinya. Hadis kita, makhluk ini, umpama manusia tiada berdiri dengan sendirinya. Manusia dia ini hidup melalui Allah, dia tidak boleh hidup sendiri, tidak sama dengan Allah Ta'ala. Adapun kita ini, maknanya siapakah yang menghidupkan kita? Yang menghidupkan kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak boleh kita jadikan sendiri, dan tiada wujud baginya daripada zatnya, dan yang kidam itu tiada sabit bagi sesuatu serta zahir. Maka sesungguhnya kita ini tidak boleh berdiri sendiri dan tiada wujud baginya daripada zatnya. Dan sekarang ini kita ini maknanya wujud kita, tetapi wujud kita ini bukan wujud dengan sendiri, dan tidak boleh wujud kita kecuali dengan wujudnya Allah yang mewujudkan kita. Itu bahasa bahasa kadang-kadang bahasa kita tauhid kadang-kadang begitu maknanya. Jadi dikatakan bahawa di sini kita kena faham bahawa semuanya tidak ada daripada kita, semuanya daripada Allah. Para jamaah sekalian, kalau Allah Ta'ala beri kepada kita kebijaksanaan, contoh macam mana? Contohnya begini. Contohnya ada satu syarikat itu hampir bankrupt, jatuh dia. Jatuh, syarikat dia jatuh, hampir bankrupt. Dahulu syarikat ni besar, tapi oleh kerana salah salah target dalam bisnes dia tu, tiba-tiba syarikat tu jatuh sungguh syarikat itu. Dan sehingga syarikat itu akan ditutup. Maka mereka ahli-ahli syarikat tadi bermesyuarat. Bila bermesyuarat, maka mereka mencadangkan, oleh kerana syarikat ini sudah lama,
Maknanya jadi kita mencadangkan supaya mencari satu orang konsultan yang boleh memberi nasihat untuk menghidupkan syarikat ini. Dan Ustaz pernah jumpa satu orang. Beliau ini orang Kedah, duduk di Terengganu. Dia datang Terengganu, dia beritahu, dia kata dia ini konsultan. Dan dia bagi tahu beberapa syarikat-syarikat yang dia tolong. Dia tolong sehingga kan bahawa syarikat itu nak tutup lah. Nak tutup, dia kata syarikat yang untung berjuta-juta akhirnya balik hutang berjuta-juta. Maka saya datang, Ustaz, saya bagilah maknanya tunjuk ajar mereka begini-begini sampai syarikat tu naik balik. Okey, baiklah, saya contohkan antum ni Allah Ta'ala beri kamu ni Allah Ta'ala beri kebijaksanaan dalam bab bisnes. Tiba-tiba satu syarikat nak jatuh, orang panggil kamu. Bila panggil, kita pun datang sebagai konsultan. Kita pun beri nasihat, kita pun tunjuk jalan ni, kita pun buat macam ni, kita pun ini plan A, ni plan B, plan C. Dan kita kena buat begini. Maka pekerja tadi ikut jalan tadi, sehingga kan akhirnya syarikat tadi semakin naik jadi maju. Bila jadi maju, syarikat itu jadi melonjak ke muncak dia, sehingga dikatakan di antara syarikat yang paling berjaya yang dahulu tu. Maka ketika itulah bagaimana keadaan tadi. Lalulah kalau kita seorang konsultan yang hanya maknanya memandang kepada zahir, kita akan merasa walaupun kita tak sebut, kita rasa saja maknanya syarikat itu naik, maknanya dengan sebab aku. Tanpa aku, di sini bahayanya, tanpa aku syarikat itu akan tutup. Maknanya kalau sabit tanpa diri aku, syarikat akan tutup. Maka di sini kita kena ingat, kamu jangan terlekat merasa wujud diri kamu. Kalau merasa wujud diri, bermakna kamu duduk di dalam kegelapan. Apabila rasa wujud diri tadi, maka wujud kamu sebenarnya tidak ada wujud. Kamu tidak ada wujud, kamu tidak ada ilmu, kamu tidak ada kebijaksanaan, tapi yang ada itu Allah. Maka di situlah kita kena, ketika itulah kita kena leburkan diri kita, kita kena maknanya kita kena fanakan hati diri kita. Sebenarnya itu tidak ada pun daripada kita, tetapi itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini bukti kalau orang itu berpegang dengan begitu, bermakna dia sudah ada ketauhidan di dalam hatinya. Maknanya baik. Kemudian dikatakan bahawa dan hadis itu tiada berdiri baginya dengan sendiri dan tiada wujud baginya daripada zatnya, dan yang qadim itu tiada sabit bagi sesuatu serta zahir sifatnya. Maknanya yang qadim itu tidak akan bersama dengan yang zahir tadi. Tidak akan bersama qadim sifat Allah dengan makhluk tadi, kerana yang batil itu tiada sabit setahap. Yang batil tadi, yakni makhluk tadi, alam ini, maknanya tidak akan dapat bersama dengan Allah Ta'ala, kerana sesungguhnya semuanya akan batil, semuanya akan binasa. Yang kekal hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala saja. Maka bila hilanglah tiap-tiap sesuatu, zahirlah hak, maka hilanglah tiap-tiap sesuatu dan batil ia. Apabila datangnya Allah Ta'ala, maka lenyaplah yang lain. Okey, kita kembali kepada menghidupkan hati kita kepada Allah. Maka di dalam perjalanan kehidupan kita hari ini, banyak lagi kita sebenarnya duduk di dalam pandangan zahir. Kita duduk di dalam pandangan gambaran-gambaran sahaja. Maknanya
Jadi dikatakan bahawa perbicaraan mengenai hukum akal, bagaimana akal menerima dan menolak hal yang wajib, mustahil, harus dalam bab tauhid usuluddin. Baik, dalam bab hukum akal ini, dalam bab hukum akal kita hanya menerima dari segi pandangan zahir saja. Dalam hukum akal wajib, mustahil, harus. Ini hukum akal. Maknanya wajib, mustahil. Apakah yang dikatakan wajib? Wajib ini sesuatu yang kita tidak dapat gambarkan benda itu tak ada. Kalau benda itu tak ada, kita tak dapat gambarkan. Seperti Allah Ta'ala itu ada. Kalau Allah Ta'ala tak ada, kita tak gambarkan. Maka wajib Allah Ta'ala itu ada. Itu wajib. Kalau mustahil, kita tak boleh gambarkan benda itu ada dalam akal kita. Kalau dalam akal kita benda itu ada, kita tak dapat terima, maka itu mustahil dari segi hukum akal. Maknanya harus kita boleh terima. Maknanya ada ataupun tak ada. Itu ia panggil hukum akal. Jadi bagaimana akal menerima dan menolak hal yang wajib, mustahil, harus dalam bab tauhid. Jadi akal kita tadi maknanya itu pengertian tadi yang kita bagi tahu. Kalaulah katakan sesuatu tu, kalau akal kita tak boleh terima benda tu tak ada, maka itu maknanya wajib pada akal. Wajib pada akal. Kalaulah akal itu maknanya tak boleh terima kalau benda tu ada, maka itu mustahil. Kalaulah akal tu boleh terima harus ataupun boleh terima ada tak ada, maka itu hukumnya harus. Baik, jadi dalam bab hukum akal ini maknanya ini dari pandangan akal kita boleh tengok akal kita, api menghanguskan, obat menyembuhkan, itu dari segi akal kita. Maknanya kita boleh terima maknanya, tetapi dari segi hakikat yang sebenarnya bahawa akal maknanya yang memberi kesan itu semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Baik, kita tengok sikit, sambung sikit. Adalah seorang laki-laki duduk pada sisi Syekh Junaid Baghdadi radhiyallahu anhu. Satu orang lelaki, ia duduk dekat Syekh Junaid Baghdadi. Maka bersin seorang itu. Maka bila bersin, dia pun kata Alhamdulillah. Betul lah. Kalau bersin, seorang tu bersin, kata Alhamdulillah. Dia pun kata Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Maka kata Syekh Junaid, sempurnakan olehmu akan dia. Kata Syekh Junaid, mu kata Alhamdulillah, sempurnakan. Apa maksud sempurnakan? Mu kata Alhamdulillah, sebutlah Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jangan duk sebut Alhamdulillah saja. Cukup kan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Katanya Syekh Junaid Baghdadi tadi. Maka katanya, apa kadar bagi yang tahu hingga menyebut ia sertanya? Adakah kamu tahu kedudukan kadar Allah Ta'ala? Siapa nak menyebutkan Allah bersama dengan makhluk? Tiba kita tengok Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Maka suruh sambung Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam. Apa dia terkadar siapa nak sebut Rabb Tuhan dengan alam? Maka orang tu tak nak sebut Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kerana apa? Dia kata mana boleh berdampingan Allah dengan alam. Allah itu maknanya Tuhan yang bersifat kidam. Alam itu iaitu makhluk yang bersifat fana, binasa. Maka mana boleh berdampingan? Oleh kerana qadar Allah Ta'ala tu tak selayak duduk dengan alam, maka saya tak nak sebut Alhamdulillah je saya nak sebut. Alhamdulillah Rabbil Alamin tak nak sebut. Sebab apa? Rabb bermakna Tuhan, bersifat kidam. Alamin maknanya alam. Alam bersifat fana, tidak boleh berdampingan. Alam maknanya Allah dengan alam, tidak boleh berdampingan. Maka dia tak nak sebut. Katanya kata tadi. Maka bila dengar macam itu, kata Syekh Junaid, katalah olehmu akan dia. Kata juga, kata Syekh Junaid. Syekh Junaid suruh kata juga. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kamu kena kata gitu. Maka dia pun tak nak kata. Bila tak nak kata,
Syekh Junaid pun terang. Maka bahawasanya yang hadis itu apabila menyertakan ia dengan yang qadim, maka hapuslah dia. Katanya Syekh Junaid, kamu sebut juga Rabbil Alamin. Rabb itu Tuhan yang bersifat qidam, alamin itu alam yang bersifat fana, binasa. Kamu sebut juga. Tidak mengapa. Kerana apa? Kerana apabila kamu sebut Rabbil Alamin, Rabb itu Tuhan, alamin itu alam, maknanya apabila kamu sebut Rabb, Tuhan yang maha berkuasa, yang maha bersifat qidam itu, maka berdampingan dengan alam, maka alam itu binasa. Alam itu akan membawa kepada alam itu binasa. Bermaknanya apa? Bermakna tak beri kesan apa-apa pun kalau kamu sebut Rabbil Alamin. Kerana sesungguhnya alam-alam itu, maknanya yang kamu tengok alam Rabb itu apabila datang saja perkataan Rabb, Tuhan, bermakna alam itu binasa. Yang kekal hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya, maka dikatakan bahawa maka hapuslah ia dan tinggallah yang qadim sendiri, maka yang kekal hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Maka ini memberitahu kepada kita bahawa kedalaman hati kita ini adalah melihat kepada Allah. Ini dari segi pandangan mata hati. Baik, saya contohkan apa lagi nak bagi contoh banyaknya. Kita nak bagi contoh begini. Yang kita senang apa? Kenyang saya kenyang. Baik, kita lapar. Sekarang ni tak lapar, kita lapar contohnya. Bila kita lapar, kita nak makan. Kita nak makan. Maka orang pun hidang makanan, kita pun makan. Maka apabila kita makan, kita pun letak bahawa yang mengenyangkan kita itu adalah makanan kita. Apa yang kita makan. Maknanya yang mengenyangkan itu apa yang kita makan. Okey, akal kita pun boleh terima. Ini yang pertama. Yang mengenyangkan kita itu adalah apa yang kita makan. Zahirnya kita gitu. Kemudian kita kena berpegang bahawa itu dari segi syariat. Dari segi hakikat, kita berpegang bahawa Allah Ta'ala lah yang mengenyangkan kita. Bermakna kalau kita tak makan, Allah boleh beri kenyang pada kita. Kerana yang mengenyangkan kita itu adalah Allah, bukan pada zat makanan tadi. Maka hendaklah kamu berpegang kepada dua-duanya, syariat dan juga hakikat. Baru comel tauhid kamu. Begitu gambaran. Itu contohnya. Okey, contoh yang kedua lagi. Contoh yang lain pula. Contoh yang lain, kita ini bekerja. Maknanya kita ini bekerja. Bila kita bekerja, kita dapat rezeki. Maka bila kita bekerja, kita dapat rezeki, akal kita berpegang zahir. Aku bekerja inilah aku dapat gaji, aku dapat duit sabit aku bekerja. Selesai masalah. Dari segi syariat. Dari segi tauhid, hakikatnya yang sebenarnya aku dapat duit itu, dapat gaji itu sebenarnya kerana apa? Kerana Allah sudah menetapkan dari segi azali tentang rezeki aku. Maka berpegang begitu. Maka dengan syariat tadi, berpegang dengan syariat dan hakikat di dalamnya itu, maka maknanya seseorang itu benar-benar dikira berpegang dengan ahli sunnah wal jamaah. Dan ini pegangan tauhid yang perlu kita fahami. Maknanya, jadi ada mengatakan bahawa zahirnya seperti qadariyah, berpegang dengan usaha. Hakikatnya seperti Jabariyah, batin seperti Jabariyah. Zahir seperti Qadariyah, batin seperti Jabariyah. Jabariyah macam mana? Jabariyah ni tak ada usaha. Maknanya tak apalah, emas tak boleh pakai, obat tak boleh pakai, apa-apa tak boleh pakai. Kalau kena wabak kena, tak kena. Maknanya maka diserah pada Allah, serah semata-mata serah. Ini Jabariyah. Yang satu lagi jenis Qadariyah, dia duk pegang zahir saja.
Dia pakai masa aku pakai ni takut-takut sungguh maknanya, tapi dia lupa dah batin dia tidak serah pada Allah. Maka kita disuruh dalam pegangan kita, zahir kita kena bekerja cari rezeki, batin kita serah kepada Allah Ta'ala yang memberi rezeki kepada kita. Itu gambarannya. Baik, kita tengok. Ketahui olehmu bahawa jahil itu lawannya makrifat. Kenal. Dan sebesar-besar jahil itulah jahil dalam dirinya yang akan Tuhannya. Maka jahil itu lawannya kenal. Jahil itu lawan tahu. Jahil manusia kata dalam pengang kita ini ialah jahil kepada Allah. Jahil pada diri Allah, pada zat Allah. Maksudnya sejahil-jahil kamu, macam mana kamu ini dapat rezeki, kamu boleh lupa pada Allah. Maknanya. Nah, maka dijadikan Allah Ta'ala jahil di dalam dirinya, yang dijadikan oleh Allah Ta'ala akan mengetahui dirinya, mengetahui kepada Tuhannya, yakni sejahil-jahil orang itu, yakni dia menjahili dirinya sehingga tidak mengenali Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga dia memandang sesuatu tidak terlihat Allah di dalamnya ataupun melupai Allah Ta'ala. Maka barang siapa mengetahui akan dirinya, maka mengetahui akan Tuhannya. Barang siapa kenal akan dirinya, maka kenallah dia. Kita siapa? Kita hamba. Kita hamba. Siapa Allah? Allah itu Tuhan kita. Siapa, bagaimana sifat Allah, bagaimana sifat hamba? Sifat hamba, sifat yang tiada milik apa-apa. Itulah hamba. Jadi bila seorang itu dia benar-benar menyedari dia hamba, baru dia tahu saya tidak milik, saya tidak ada ilmu, saya tidak ada harta, saya tidak ada pangkat, saya tidak ada. Merasa tidak ada, menyedari tidak ada, itu sifat hamba. Menyedari tidak ada tu, itulah sifat hamba. Jangan menyedari ada. Menyedari memiliki, merasa dia milik. Kata Fir'aun, sungai Nil yang mengalir itu di Mesir itu di bawah perintah aku. Katanya Fir'aun, merasakan bahawa dia berkuasa. Maka bila merasa dia berkuasa, Allah Ta'ala binasakan dia. Maka demikianlah bila orang itu dalam keadaan tidak maknanya menyedari bahawa dia hamba, maka dia akan binasa. Kita kena sedar sifat kita sebagai hamba, dan kita kena tahu sifat Allah sebagai Rabb, Tuhan kita. Maka hamba, ringkasnya, sifat hamba sifat tidak memiliki apa-apa. Sifat Allah yakni mempunyai sifat yang sempurna, yang memiliki segala-gala. Maka kenapa kita merasa kita memiliki, sedangkan hakikatnya kita tidak memiliki? Begitu. Maka barang siapa mengetahui akan Tuhannya, maka diserahkan segala pekerjaan kepada Tuhannya. Kalau dia mengenali akan Tuhannya, maka diserahkan segala pekerjaan kepada Allah. Semuanya nampak Allah Ta'ala. Dia bekerja dapat rezeki, semua dia melihat Allah. Dia bersyukur kepada Allah. Kerana apa? Kerana dia tahu yang memberi itu Allah Ta'ala. Dan barang siapa di dalam segala halnya yang lain daripada yang telah menzahirkan Allah Ta'ala akan dia di dalamnya, ada yang dalam itu menunjukkan atas kesudahan jahil. Barang siapa yang dalam keadaan dia Allah zahirkan dia, tetapi dia tidak melihat Allah. Allah memberi rezeki, tapi tidak melihat dia akan Allah yang memberi rezeki. Ketika mana dia sakit, lalulah dia sembuh, maka dia tidak melihat Allah yang menyembuhkan dia. Maknanya, jadi apa kata pengarang kitab kita? Kalau tidak melihat demikian, itu menunjukkan atas kesudahan jahilnya, menunjukkan habis-habis jahil lah katanya. Maka dan terdindingnya, maka ia menunjukkan bahawa dia terdinding dengan Allah Ta'ala. Kerana bahawasanya jikalau ia tahu nascaya tiada baginya iradat dan tiada kasih ia akan sesuatu yang lain daripada Allah. Kalaulah dia benar-benar tahu, maka dia tahu benar-benar mengenal Allah, dia tahu dia tidak ada iradat.
kehendak. Dia tahu dia tidak ada kudrat, kekuasaan. Maknanya dia tahu dia tidak ada memiliki. Bila dia tahu dia tidak ada memiliki, baru dia tahu yang dia miliki datang daripada siapa? Daripada Allah. Hak dia miliki itu semua daripada Allah. Bagaimana kalau kita dapat tahu? Kita dapat tahu begini, ataupun kita kata orang tu bagi kita rumah, bagi kereta, bagi duit, bagi makan. Kita tahu orang tu bagi pada kita, memang kita kasih dia. Kita kasih dia. Tetapi sedarlah kita, Allah yang beri belaka pada kita segala-galanya, tapi kita tidak mengasihi Allah, kita mengasihi selain pada Allah. Maka kalau begitu kata pengarang kita, kamu ni sehabis-habis jahil. Sehabis-habis jahil. Kalau kamu tahu diri kamu tidak ada kuasa, tidak ada memiliki apa-apa, nascaya maknanya kamu akan benar-benar mengasihi Allah. Kerana apa? Kerana apa yang ada pada kamu semua milik Allah. Kerana bahawasanya orang yang tahu itu putuslah iradatnya dan gugurlah ikhtiarnya serta Tuhan, sudah dia tahu bahawa Allah Ta'ala itu, maka tidak ada lagi kehendak dia, maka gugurlah pilihan dia, tidak ada lagi pilihan dia berserta Allah. Maka dia benar-benar menyerah diri kepada Allah. Inilah maknanya kita kembali kepada kita sebagai hamba Allah, kembalikan diri kita sebagai hamba Allah. Bagaimana sifat hamba? Kita tidak ada memiliki apa-apa. Saya tidak ada ilmu, saya tidak ada harta, saya tidak ada apa-apa, semua tidak ada. Yang ada hanya Allah Ta'ala. Maknanya saya boleh bergerak, Allah yang menggerakkan. Saya ada rezeki, ada harta, Allah yang memberi harta. Alhamdulillah saya sakit baru ni, Allah Ta'ala bagi sihat. Saya sihat, Allah yang menyihatkan itu. Maka merasa Allah memberi, itu maknanya sifat orang yang ada tauhid. Maka lupa kepada Allah yang memberi, itu sifat orang yang lalai kepada Allah. Maka Allah tajalikan dia kepada hambanya akan sifat Allah dengan tiga. Satu, Allah Ta'ala tajalikan sifat Allah dengan kemuliaannya. Allah Ta'ala tajalikan, Allah Ta'ala zahirkan sifatnya dengan kemuliaannya. Ini kepada ahli taat, orang yang taat kepada Allah, maka Allah Ta'ala zahirkan kemuliaan dia, menyebabkan orang itu jadi mulia. Maknanya. Yang kedua, Allah Ta'ala menzahirkan sifat kelembutannya. Ya, ini adalah ahli maksiat, Allah Ta'ala beri keampunan baginya. Moga-moga Allah Ta'ala menzahirkan sifat kelembutannya kepada kita, kerana kita adalah ahli maksiat. Yang kedua. Yang ketiga, Masya Allah, Allah Ta'ala zahirkan maknanya sifat qahar dia, perkasa dia kepada ahli kufur, ahli syirik kepada Allah. Maknanya kepada orang-orang yang syirik kepada Allah, kepada orang kafir, Allah Ta'ala tajalikan qahar, kemukaan Allah Ta'ala kepadanya. Maknanya, maka ini sifat-sifat Allah Ta'ala. Kita tidak ada sifat yang ada hanya sifat Allah Ta'ala belaka. Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita semua. Moga-moga Allah Ta'ala buka pintu hati kita yang selama ni tertutup, tak nampak Allah, dengan sebab maksiat, dengan sebab lalai kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hati gelap, macam mana tafakur kepada Allah Ta'ala sebanyak-banyaknya. Tentang rezeki Allah, kita kena usaha untuk dapatkan rezeki. Kemudian berat kita nak beribadat, kita kena bertaubat kepada Allah Ta'ala. Maknanya, dan kita tidak istiqamah di dalam amal. Kejap rajin beribadat, kejap tak rajin beribadat. Kita kena berdampingan dengan orang-orang soleh. Berdampingan dengan orang soleh, insya-Allah. Lebih-lebih lagi dengan musyrik, insya-Allah kita akan dikurniakan istiqamah di dalam amal. Maknanya, jadi banyakkan berzikir, banyakkan berselawat. Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita semua. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan perbicaraan kita hikam. Mungkin agak mendalam sedikit, minta maaf banyak-banyak. Maknanya
Moga-moga Allah Ta'ala beri kepahaman. Ustaz minta maaf sebab apa? Sebab bimbang kalau antum tidak memahami. Jadi Ustaz bukan orang alim dan juga bukan orang saleh. Sesiapa yang tidak memahami bertanya orang yang lebih alim, dan sesiapa yang ingin mendapat kebaikan berdampingan dengan orang yang saleh. Moga-moga Allah Ta'ala ampunkan dosa kita semua, dan saya doakan kepada antum semua, moga-moga Allah Ta'ala buka pintu hati kita, dibukakan segala hijab-hijab kita, dicahayakan hati kita, dijadikan kita orang yang berzikir, bertasbih, bertaubat kepada Allah Ta'ala, dan moga-moga antum semua dikurniakan guru yang mursyid, murabbi yang dapat mendidik hati. Adapun al-fakir, orang yang banyak dosa, orang yang banyak maksiat. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Jangan lupa banyakkan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap hari, paling tidak 100 ataupun 300. Kemudian banyakkan lagi, kalau boleh sampai 1000, menjadi istiqamah di dalam amal. Insya-Allah jangan lupa berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Minta maaf banyak-banyak. Jadi kita akan bertemu lagi akan datang. Ustaz nak bercuti 2-3 hari boleh? Nak bercuti? Maknanya nanti kita akan sambung balik kitab hikam, dan Ustaz akan maklumkan di Facebook nanti. Okey, sekadar ini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.